Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Maka mustahil mereka itu lupa daripada menyampaikan dia, dan mustahil mereka itu lupa apakah perkara yang disuruh menyampaikan itu, dan mustahil mereka itu tersilap perkara yang disuruh menyampaikan itu. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyikan, maka wajib mereka itu sembunyikan. Seperti Tuhan beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid talaknya, dan disuruh ia sembunyikan, maka wajib ia sembunyikan sebelum jadinya. Adapun barang yang diberi pilihnya, maka tiada wajib mereka itu menyampaikan, seperti datang si fulan dan perginya si fulan. Bermula dalilnya. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia lah, pemberian daripada dia sajalah. Yang ada semua makhluk ni, khasnya ada kita. Wajib kita sedar, pandang dan kenal dan perasankan apa yang ada pada kita. Tiada lain melainkan anugerah Allah semata pada kita. Alhamdulillah. Wajib kita puji dia dengan rasa penuh hati. Besar kan Allah, pemilik diri yang tiada yang boleh menjadikan sesuatu apa pun di atas muka bumi ini melainkan hanya Allah Ta'ala, Tuhan yang hakiki. Alhamdulillah dijadikan kita khairah ummah, umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan semua tanggungjawab ilmu. Dah faham lah tu, menunaikan tanggungjawab amru bil ma'ruf nahyu anil munkar. Itu syarat untuk menjadi khairah ummah, dikenali sebagai umat dakwah. Alhamdulillah, syukur diberi kat kita kelobaan, minat, kesungguhan untuk taat, untuk belajar dan faham. Dan faham kita pula betul, tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala dan Rasul, supaya kita kenal Allah Ta'ala dan Rasul. Hidup mati kita untuk Allah, Rasul. Hidup kita hanya untuk mencari redha Allah, dapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur beri pada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa boleh berada dalam majlis yang tercinta dan penuh mulia. Terus nak belajar bab-bab mengenal zat yang mulia Allah Ta'ala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita masih hidup bicara dalam bab tabligh. Wajib semua Nabi Rasul menyampaikan. Tak ada langsung Nabi Rasul yang menyembunyi.
Yang terdekat kita bicara, kena perhati elok-elok perbezaan antara Nabi Rasul. Pasal di situ ramai sangat tersilap. Dengar saya sebut, ramai sangat tersilap. Saya dah sebut tu, saya suruh test tak, pergi tanya. Kalau dah tanya tu, dapat jawapan betul macam saya habak tu, betul lah tu. Tambah nombor-nombor telefon ada. Setelah nombor senarai 200 senarai ustaz-ustaz popular di Malaysia. Itu hantar semua mesej kat dia. Apa perbezaan Nabi dengan Rasul? Tengok berapa orang jawab. Macam mana kita dah bagi tahu. Untuk apa tahqiq saya sebut tu? Saya kata jangan kata orang awam, tapi sambung ustaz pun tak betul. Nisbah nak memahamkan dan membezakan siapa Nabi Rasul. Begitu ramai yang memahamkan Nabi ini tak menyampai. Memang ramai sangat. Sedangkan yang maksud tak sampai itu, tak sampai kenapa? Bukan tak sampai itu maksudnya tak dakwah. Bukan duk diam aja. Maksud tak sampai itu, tak sampai kenapa? Syariat baru. Sebab setiap Nabi yang bila dapat syariat baru, sama ada yang memansuhkan syariat dulu, atau syariat dulu tak ada, sekarang baru ada syariat tu, ataupun dulu ada tapi telah diubah dengan syariat yang lain, yang tu jadi Rasul. Terdekat saya sebut macam Nabi Idris memansuhkan hukum boleh kahwin adik-beradik. Sebelum tu tak ada Rasul. Sebelum Nabi Idris, selepas Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Idris tak ada Rasul, melainkan sebelum tu ada Nabi. Nabi Syis. Kenapa jadi Nabi? Tak ada Rasul. Dia tak membatalkan syariat. Tak ada apa-apa syariat baru, tapi dia dapat wahyu. Dia dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Nabi dia tu tahu mana? Tak dapat wahyu tu. Dan Rasul pun dapat wahyu. Jadi bezakan Nabi Rasul tahu mana? Rasul dia ada wahyu, yang dalam wahyu tu ada syariat, yang syariat tu untuk dia dan wajib dia sampaikan untuk umat. Yang syariat tu sama ada dulu tak ada, memansuhkan yang lama, ataupun menukar satu baru yang lain. Itu grouping ada 3 saya sebut. Masyhur sebut ulama mensyarahkan bab-bab perbezaan Nabi Rasul tu macam tu. Itu dasar kita bicara. Jadi Nabi Rasul di atas kata dia tabligh ni, dia bukan sebarang orang. Pasti apa yang ada pada dia, yang Allah Ta'ala perintahkan, dia takkan sembunyikan sama sekali. Bahkan semangat dia, semangat juang dia, kesungguhan dia untuk menyampai ni, di luar daripada daya upaya kita untuk fikir bagaimana bersemangatnya dia. Orang apa lagi bahasanya, betapa tingginya cita-cita dia untuk kalau boleh dia tak ada manusia yang akan dia tinggalkan, ataupun tak ada manusia yang tertinggal untuk dia sampaikan perkara penting untuk disampaikan, iaitulah la ilaha illallah. Kalau kita tengok himmah yang ada pada Rasul ni, Allah satu hal kat Rasul. Dan kalau kita semak dan muhasabah sikit juga, khasnya tentang tabligh ni, kita kadang mengaji faham, tapi kita tak ada semangat pun nak menyampaikan apa yang kita faham. Tu maksudnya tak faham lagi lah. Mungkin kita satu sudut kita faham ilmu tu, tapi kita tak faham di mana nilai dia, value dia, kelebihan dia. Khasnya faham dari sudut mana yang menyebabkan Nabi Rasul ni dia boleh ada semangat yang begitu kental, begitu tinggi, siang malam pagi petang. Tak ada seorang pun yang dia akan biarkan manusia yang tertinggal untuk, kalau siapa yang diutuskan kepada kaum itu, kumpulan itu, penduduk itu, umat itu, untuk disampaikan Rasulullah. Semua Nabi-Nabi Allah, Rasulullah, dia akan sampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Cuma kat kita ni jadi masalah pasal apa? Kadang keliling kita ramai orang bodoh, tapi kita tak ada perasaan pun nak bagi tahu, nak maklumkan kepada mereka apa yang sepatutnya kita kena sampaikan kepada mereka. Satu sudut kalau kita semak apa pasal ni? Pasal kita tak tahu kelebihan apa yang kita dapat faham. Satu. Dan kita tak tahu apa bencananya di atas mereka yang tak faham. Kalau kita faham tu, dia akan jadi suasana macam saya sebutlah, suasana kita lah ni apa? Suasana COVID. Orang yang faham COVID ni bahaya, tak boleh selamat melainkan kena vaksin. Macam
Contohlah, saya bagi contoh fenomena yang ada kan. Bahaya tak vaksin? Bahaya vaksin. Betul juga soalan saya tu kan. Bahaya tak vaksin? Macam ni loh. Bahaya tak COVID? Ramai orang mati, angka bertambah-tambah, berjuta-juta, pandemik. Okey. Apa dia akan buat? Cari ubat penawar macam ni. Jangan jumpa vaksin. Mula kata sekali, betul 2 kali, betul 3 kali, betul 4 kali, betul 5 kali, betul 6 kali, betul berapa lagi? Itu saja tambahan saya dah. Pasal apa tu? Pasal kalau boleh kata dia nak jadi herd immunity. Nak bagi orang lain semua selamat. Pasal apa? Ni celaka besar ni apa ni? Betul saya sebut lah. Itulah lah. Nabi-Nabi dan Rasul, agak-agak dia rasa mana besar ni? Sikit lah saya sebut gitu kan. Agak-agak macam mana semangatnya dia lagi. Agak-agak hari-hari kalau masuk TV dia cerita apa? Macam mana COVID lah. Ada seorang tu nak cerita tu pada dulu, berapa tahun lah. Tak tahu saya lah ni, saya langsung memang ada tiap petang, masih ada lagi ke tak ada saya tak tahu. Masih ada lagi lah. Berapa orang mati, berapa orang ni, kluster mana, kluster baru hak ni, kelebuk, masih ada lagi lah. Tak tahu. Kita pun tak peduli lah tak. Dulu tiap hari tengok. Saya tak ada lah tengok kan, kawan saya tu sampai hari-hari dia hafal. Kluster ni, kluster baru, kluster ni, hak ni, berapa orang ni, apa bantuan pernafasan, apa dia, berapa juta, apa hak selamat, hak sembuh. Apa? Saya tak pernah tengok sekali pun. Itu orang yang duk risau tentang virus. Orang yang duk risau tak ada iman ni macam mana agak? Tak ada keluar pada mulut dia, la ilaha illallah, Allah lah ghani, kita ni fakir. Qulu la ilaha illallah. Pergi jumpa sana, jumpa sini, jumpa sana. Buat kempen, bukan PPV. PPT. Benda PPT, Pusat Penerangan Tauhid. Pusat Pemberian Tauhid. Ada kita reka lah kan. Istilah-istilah tu. Semua reka. Kita bukan dah biasa dengar PKP, PKPD, PKP apa. Reka lah. Ni PKPT, PPT, Pusat Pemakluman Tauhid, Pusat Pemantapan Tauhid, Pusat Pemberian Tauhid, Pengetahuan Tauhid, Pusat Pengukuhan Tauhid, Pusat Latihan Tauhid, Pusat duk cerita Tauhid aja. Pasal apa? Besar sangat Tauhid ni. Besar sangat Tauhid ni. Pasal tak ada orang boleh selamat di akhirat esok melainkan orang yang ahli Tauhid. Orang yang ahli Tauhid. Satu, kita semak diri kita dah, adakah kita dah sampai tahap nak menyampai tu? Allah. Saya sebut tu kena muhasabah lah, muhasabah. Ya. Kadang ada dia rasa dia selamat dia cukup lah. Maksudnya tak reti lagi. Mana boleh mau selamat seorang? Allah. Istilah Rasulullah pernah buat bandingan kat kita ni, kita hidup macam duduk atas satu kapal. Dalam kapal, kalau ada lapai kan, kapal besar, dia ada lapis atas bawah kan. Dia tengok kat lapis bawah ada orang tebuk kapal. Risau tak orang atas? Risau apa? Dia tebuk. Apa dia? Aku duduk atas. Cerdik bodoh. Aku ada iman. Dia jahat, dia masuk neraka seorang, bukan aku, itu bodoh. Sikitlah saya guna bahasa-bahasa itu, senang faham kan. Mengapa bodoh? Kena balik bukan kena kau seorang, semua kena. Semua kena. Kapal karam bukan kapal seorang, kapal satu kapal yang enggak. Cuma orang yang baik tetap baik, yang jahat tetap jahat. Tapi bencana kena. Kita tak nak kena bencana tu. Pasal orang beriman, dia bencana pun tak ada masalah, dapat nikmat tak ada masalah, orang ada iman. Tapi dia takkan kalau boleh nak ada orang lain kena bencana. Ini orang betul-betul iman. Rasulullah ke pernah isyarat, dia kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum iman lagi. Atas syarahan maksud belum iman tu, belum sempurna iman lagi. Tapi bila sebelum sempurna iman, kita pandang lekeh dah. Ambil asal perkataan la yu'minu ahadukum, belum iman lagi, sehingga dia kasih pada orang lain macam mana dia kasih pada diri dia sendiri. Tu
Macam mana kita faham tauhid, macam mana kita boleh taat, macam mana kenal Allah, cinta Rasul. Kalau boleh semua orang kita nak dapat macam tu. Saya ngaji guru saya yang macam tu, baik yang dulu ngaji pergi India pun, kita tengok semangat dia pun nak menyampai ni, dia istilah tak ada penat lelah. Sampai dia wasiat kalau arwah Pak Teh dulu, tempat saya ngaji Bagan Datuk dulu, Bagan Datuk lah, agak Pengelah dulu, dia kata apa, kalau tak ada siapa nak ngaji dengan kamu, seorang kamu ngajar, seorang yang main ngaji kamu ngajar. Pasal dia nak ngaji, hak lain tak ngaji mapuh ke. Bunyi ulu ni lain kan, kasar tu mapuh ke. Apa ke? Ni mau tambuh kan. Kalau dia pasal hak nak ngaji macam mana? Ada guru saya lain bahasa dia macam ni, jangan zalimi mereka yang nak mengaji. Ada yang nak mengaji, ada tak nak. Dengan sebab ada yang tak datang lagi, kita tak ngajar yang dah datang ni. Nak kesian mana? Kesian hak tak datang ke kesian yang datang? Kesian yang datang. Macam mana kesian yang datang? Ngajar yang tak datang tu, nanti dia kena hambatlah kita yang dah belajar ni. Dan kita pula yang dah mengaji ni, bila dia datang, kesian tak dia tertinggal? Nak buat apa? Ajar dia apa yang dia tak tahu, sampai dia faham macam mana kita faham. Ada perasaan macam ni, itu tak ada iman. Alhamdulillah, insyaAllah kita orang beriman semua. Kita ngaji ni pun macam jalan lapis. Jalan lapis, ada baru, ada lama, ada pandai, ada cerdik kan. Ada yang kepala otak besar tapi kepala kecil, ada lah. Ada yang kepala kecil otak besar, ada yang umur besar otak kecil, ada juga umur kecil otak besar, ada. Bila tak sama tu nak buat apa? Manfaatkan satu sama lain. Yang sempurna siapa dia? Orang takwa, boleh junjung perintah Allah Ta'ala. Khas kita sebut ni, ada kasih sayang, ada perasaan nak orang lain macam mana kita berjaya, kita nak orang lain berjaya. Di atas kita kurang, kita nak juga dapat berjaya macam mana orang berjaya. Dan kita dah berjaya, kita nak orang yang tak berjaya tu supaya berjaya. Dua-dua tempat tu mesti duduk betul. Orang tak berjaya, dia kena ada semangat untuk jadi berjaya macam mana orang dah berjaya. Orang dah berjaya, dia kena ada semangat untuk menjayakan orang yang belum berjaya. Dua-dua ni iman. Jangan orang dah berjaya, mampuslah kau tak berjaya. Salah. Orang tak berjaya, macam mana? Memang tak mau berjaya. Entah kalau nak berjaya, ikut aku lah. Mati kubur lain-lain. Kalau kena siksa pun aku kan kena kau. Oh, celaka kalau hidup macam ni. Itu tanda tak ada iman. Sama ada tak ada iman langsung atau tak ada sempurna iman. Nabi Rasul macam mana? Iman kamil. Satu, dia akan sampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Dan pastinya paling besar yang dia akan sampaikan apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal itu apa? Itu usuli, teras, betul di situ, betul semua insya-Allah. Salah di situ tak terpakai semua. Satu, dia beri keutamaan besar kepada bab-bab akidah. Macam mana supaya kita hidup ni betul hubungan dengan Allah, dengan Rasul, khasnya Rasulullah, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang sikit itu Nabiullah. Bawah pada mereka awliya Allah. Siapa yang dipanggil salihin, siddiqin, syuhada, mereka ni pewaris Nabi. Nak kena kenal, faham elok-elok tu. Dan kita yang tak sampai tahap tu kena kasih pada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Pasal kita nak dapat kasih Rasulullah mungkin susah. Kasihlah siapa yang mereka ni kasih Rasulullah. Nak dapat kasih Allah pun susah. Untuk macam mana? Kasihlah pada siapa yang kasih pada Allah Ta'ala. Itu kaedah yang ulama-ulama itu bagi panduan lah. Satu, di atas kalau kita faham tabligh ni, kalau kita ni jangan kata nak tabligh, apa pun tak ada nak sampai. Allah, ngaji Quran tak boleh. Jangan kata nak ngajar Quran, nak mengaji Quran tak erti. Nak menyampai apa? Nak ajar tauhid, tauhid pun tak nak belajar. Nak tauhid apa? Nak ajar fiqh, nak ajar fiqh apa? Fiqh pun tak erti. Nampak? Jadi kita punya masalah ni apa? Apa yang Rasulullah ajar tu, yang dia memang tabligh, dia memang telah sampaikan. Cuma muhasabah tadi kita, adakah kita dah terima, dah
absorb, dah ambil, dah belajar, dah cari, dah rebut, dah hambat, dah bersungguh-sungguh pergi ambil apa yang telah dia sampaikan. Yang tu kena muhasabah diri kita lah. Kalau tengok ajar mukadam tak boleh, mukadam tak boleh ajar, nahu tak boleh, soroh tak boleh, ajar bahasa Malaysia tak boleh, ajar menanam tak boleh, ajar berburu tak boleh, ajar masak tak boleh, apa pun tak kerti. Yang pandai apa? Membawang. Bahasa lah ni cukup saya boleh tiak saja tu. Dah, boleh tiak tak, apa masalah dia? Maksudnya kita dah sampai tahap tertinggal dengan ilmu yang Rasulullah telah sampai. Rasulullah memang sampai. Atas kita yakin memang Rasulullah dah sampai. Kitab-kitab dikarang ulama, cuma apa masalah kita? Apa yang diajar oleh Rasulullah tu tak sampai kat kita. Itu yang kita atas belajar. Bab tabligh ni khasnya atas saya sebut pemberizaan Nabi dan Rasul ni. Ada orang tak pernah dengar pun Nabi dan Rasul ni apa beza dia. Tambah pula duk dengar selalu yang salah. Ada orang tak boleh absorb, tak boleh terima kata dia. Betul ke ustaz ni? Lain je. Ustaz ni seorang yang cakap macam ni. Orang lain aku tengok semua kata Nabi tak menyampai. Rasul menyampai. Ustaz ni seorang je kata Nabi menyampai. Dengarlah saya cerita apa. Dengarlah saya punya hujah dan alasan. Dengarlah penjelasan yang telah saya beri. Kan? Dengan memiak muka saya buat bagi contoh apa, takkan Nabi tak menyampai, takkan Nabi diam tutup mulut ya? Saya pun berdakwah, saya pun merepek, saya pun nasihat, takkan Nabi tak kata apa-apa apa yang duduk depan mata dia. Jadi yang dia tak sampai tu tak sampai apa, tu yang saya buat tu. Barang yang Allah Ta'ala suruh sampaikan tu barang apa tu, dengarlah saya sebut apa-apa. Pasal orang ni, tu yang saya sebut tu pasal apa? Pasal masalah bila orang tak faham perjalanan ni, kita akan dapat lihat apa yang akan ada pada mereka tu. Mereka akan sampai tahap membelekehkan Nabi tu. Nabi tu akan dia pelekeh. Apatah lagi dia kata kita ni lebih baik daripada Nabi. Pasal Nabi tak dakwah, kita dakwah. Kita buat amar ma'ruf nahi munkar, buat kerja Rasul. Nabi tak amar ma'ruf nahi munkar, kita amar ma'ruf nahi munkar. Dia sampai tahap macam tu. Habis punah akidah. Sampai kata kita ni lebih baik, boleh declare kita ni lebih baik pada Nabi. Nabi tak buat kerja dakwah, kita buat kerja dakwah. Menafikan dakwah pada Nabi adalah kufur. Bukan salah sikit tu, bukan salah kecil tu. Salah boleh jadi murtad tu. Dari syait maklum biddin bidururah, benda ni telah ijma' ulama tu. Ini itulah masalah kita. Tambah zaman kita lagi, lah ni mengaji Allah. Nipihnya hadanallah ila siratal mustaqim. Yang hari tu saya pernah sebut, saya kata kalau zaman lah ni lah, kalau nisbah nak mengajar lah, baik buat pondok ke akademi kan, kalau boleh tak nak ngajar lain, ajak tauhid aja. Tak boleh juga lah. Ada juga kena tak support tu, dia tak dapat rasa lazat pasal tak boleh faham Arab tu, kena ajar je kan. Tapi hemah saya nak baca macam saya mengaji dulu, saya tak ada hemah nak baca kitab-kitab macam Tok Guru baca. Benda ada kat saya, tapi bila saya nak ajar, yang saya ajar Jurumiah pun tak telan. Sebut PE pun tak kenal. Alamat Arab pun terhegeh-hegeh. Buat hukum dengan alamat pun tak pandai. Isim dengan PE pun tak kerti. Tasrif fa'ala yaf'ilu fa'lan pun tak kenal. Fa'il ain fa'il lam fa'il pun tergagap-gagap. Huruf ilat pun tak kerti. Huruf mat pun tak tahu. Waqaf itidak pun tak erti. Ya Allah, letihnya. Nak ajar alfiah, nak ajar lam yang tu lafal. Apa yang tu saya punya letih, saya letih lah. Allah, aku nak ajar benda yang dahsyat-dahsyat ni, tapi tengok Allah, dia istilahnya kita nak suruh berlari apa 15 meter maraton, 15 kilometer maraton, baru duk ngesot. Budak-budak duduk atas lantai duduk, orang panggil apa? Ngesot lah. Bahasa lain tarik dada. Tak tahu tarik dada. Ngesot lah, ngesot. Nak lari maraton 15 km, tapi baru duduk ngesot. Ya, 15 km weh. Tengok letih itu dah. Alah. Nak zikir ribu-ribu,
150 tak boleh pi dah. Saja. Tambah saya ngaji Tok Guru kalau boleh sentiasa 24 jam. Istilah dia hos berdem. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tak pernah leka. Nak leka apa? 100 membayar. 50 pun tak ada. Sebelah tangan ni 50, 10 tak ada. Zikir lepas sembahyang subhanallah subhanallah tak cukup. Sampai jadi imam ni ada zikir. Jadi makmum lah baru. Tasbih pun tak ada. Sikitlah saya sebut-sebut macam tu. Nak kata apa? Macam mana kita nak ajar, nak asuh masyarakat kita yang macam ni? Macam mana nak asuh? Bayar tak? Kita macam-macam ada ni. Nak ajar macam mana? Itu sekali lalu lah sebut macam tu kan. Saya nak sebut perasaan tu. Kalau ikut saya, saya nak bagi. Tapi bagi tak boleh telan. Tak tahulah, doa lah banyak-banyak. Baik. Yang tu saya nak tujuan tu, saya nak sebut apa? Itu saya sebut saya bodoh-bodoh ni. Nabi macam mana? Tak ada tolok banding lah. Satu saya kata tadi, nak tengok Nabi payah sangat. Tengok Tok Guru kita lah. Tu saya ngaji dengan Tunggu Jira tadi, yang duduk sana dengan mula-mula ngaji. Dia duduk pegang datuk tu, masa tu dia hidup umur 90 lebih lah. Masa ngaji tu. Allah. Umur 96 kan? Masa ngaji tu tahun Hijri lah, tahun umur Hijri 96. Bertongkat umur 96. Dia tengok saya main mengaji, ikut dia tengok saya semangat pun. Dia dah tinggal mengajar kat madrasah tu, saya tak ingat berapa tahun, tapi puluh tahun dah lah. 96 dia dah serah kat menantu dia. Saya masuk dengan kawan, dia datang semangat nak baca kitab balik. Saya tak tahu apa dia. Sampai masa saya masuk tu, anak dia lah, ni masih hidup lagi, ada lagi dengan datuk tu. Jadi penasihat kat Madrasah Isyadiah waktu 26 tu. Dia kata, anak tak tahulah Mat. Apa dia kata kat saya lah masa saya mula-mula masuk, yang boleh almarhum ayah dia tu nak mengajar tu. Anak tak tahu lah kat entah ni apa Mat. Hantar masuk ke sini, ayah anak nak mengajar kata. Nak ajar nahwu, nak ajar jurumiyah, ajar domun kata. Tak tahulah semangat dia pasal apa. Ada rezeki koma lah katanya. Tu. Alhamdulillah boleh mengaji. Sebelum saya tu ada anak-anak murid yang duduk-duduk tu minta kat dia baca. Dia baca lah, baca macam-macam. Baca Alfiyah ada baca macam ni, baca Minhajul Abidin. Dia baca 2 kali, 3 kali berhenti. Tak mau ajar. Lepas tu ada grup lain pula minta baca 2-3 kali baca berhenti. Tak ajar lah. Itu belum 90. Saya nak sebut apa tak tahu lah. Kod itulah, kalau disebah kod apa, ditakdirkan Allah Ta'ala bagi peluang macam tu, ada kesempatan saya menghadap dia macam tu. Kalau nisbah saya punya best dulu, best saja, best tak akhir. Best saya mengaji. Best saya pun ada yang kawan-kawan saya yang ngaji sekali dengan saya dah meninggal pun. Best yang sekali saya mengaji ni, yang mengajar balik buka pondok ni, yang masa saya duduk dengan datuk tu, saya seorang. Kalau mengajar Kelah Hulu ni ada lagi yang buka madrasah, ada lagi yang mengajar ramai. Yang satu batch dengan saya yang dah mengaji arwah Tok Guru tu, berapa orang ada yang dah meninggal dah. Dengan nisbah saya ni, saya kata saya konten seorang je lah. Yang antara murid guru dengan dia, batch terakhir pula. Lepas tu yang duk mengajar, konten saya seorang. Kalau ngajak kafar apa tu ramai lah, tapi nak ngajar nak buka pondok, sikit lah sebut sana. Tu yang orang nak menyampai ni mesti ada benda yang kat dia, baru dia nak menyampai. Kalau dia tak ada apa, dia nak sampaikan apa? Sikit lagi saya sebut tu, saya nak sebut tu, tujuan nak sebut supaya kita fikir apa yang ada kat Rasulullah dengan semangat yang ada pada dia, apa yang ada. Tengok, saya buat misal lagi untuk faham menyampai tu. Kita tak ada apa-apa tu yang kita tak ada rasa nak ngajar. Kalau kita ada apa-apa, kalau boleh nak ajar semua. Cuma kadang-kadang orang tak boleh nak kutip apa yang kita ajar tu. Satu, saya nak buat misalnya ni. Kalau kita ada duit juta-juta dan kita tengok semua orang susah, kita nak bagi lah, macam mana? Kita nak bagi semua. Nak bagi semua.
Kalau orang ada memang dia nak bagi, kalau orang tak ada nak bagi apa? Dia pun tak cukup. Jadi masalah kita tengok orang ni kerana tak boleh ngajar ni pasal apa? Pasal kat dia pun tak cukup, macam mana dia nak ngajar? Itulah kod bahasanya. Orang yang nak mengajar ni orang yang pada dia tu ada pun macam-macam benda yang dia nak bagi. Yang dia bagi tu orang kata dia bagi sikit je. Banyak lagi yang nak sebut ni. Sebut tu pun dah tak lalu orang nak telan. Pasal tu dia nak bagi tu, ada orang dia tak boleh bagi. Pasal apa? Ada banyak benda yang tak ada pada dia. Nak ada kena telah baca kitab dulu. Ada orang dia tak payah baca kitab, semua dalam kepala dia. Sebut orang cahaya, macam peluru menyinggat tu. Kita tak ada nak tulis. Kalau bagi skala pun 10, berapa faham? Boleh 2, 3. Tak boleh nak ambil 10. Itu tangan guru. Anak murid masa murid tak semua orang boleh istilahnya hadam dan boleh ambil telan sebiji-sebiji apa yang disebut oleh guru tu. Pasal kesediaan murid tu sendiri. Okey. Sikitlah. Yang tu ni sebab kita nak mikir, mengabar diri. Jadi antara yang kita kena buat apa? Sediakan diri masing-masing. Itulah. Bila duduk tempat mengaji, kena sedia tempat mengaji. Kalau duduk, mesti kena sediakan tempat. Kita mesti bersedia dan kita mesti cukupkan kelayakan untuk nak menerima daripada apa yang guru kita nak bagi. Letakkan kedudukan tu bagi betul. Jadi atas kita nak faham akidah, dia menyampaikan satu hal, memang telah dia sampaikan. Dan antara khutbah akhir Rasulullah ayat pada hajatul wida' tu, antara perkataan dia, Allahumma hal ballaghtu Allahumma fashhad. Antara perkataan dia, ya Allah, adakah tidak aku dah sampaikan apa yang engkau telah perintahkan untuk aku sampaikan? Allahumma hal ballaghtu Allahumma fashhad. Saksikanlah ya Allah. Saya sebut tadi, saya sebab saya sebut tu. Pada dulu saya tak boleh sebut, tak tahu saya apa tu. Dia kata, ya Allah, adakah telah aku sampaikan? Dia punya persoalan tu bukan nak persoalan Allah Ta'ala, nak cerita aku memang dah sampaikan sungguh-sungguh ya Allah, tapi dia gunakan uslub macam tu. Fashhad, saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan semua apa yang kau telah perintahkan aku untuk sampaikan. Tak silapnya Rasulullah khutbah itu selepas daripada turun ayat tanda-tanda menunjukkan dah sampai akhir umur Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Lepas tu khutbah akhir dia, antara dia sebut Allahumma hal ballaghtu Allahumma fashhad. 3 kali tak silapnya Rasulullah sebut perkataan tu. Adakah tidak aku dah sampaikan? Ya Allah, kau saksikanlah apa yang telah aku sampaikan. Memang dia sampai. Satu, tak akan ada istilah Nabi ini menyembunyi langsung. Rasul pun tak akan ada istilah menyembunyi. Untuk yang Nabi tak sampai, Nabi tak sampai apa yang memang tak suruh dia sampai. Dan Nabi tak sampai itu bukan maksudnya tak dakwah. Nabi tak sampai syariat baru. Itu isu kita, perbezaan Nabi Rasul. Yang kalau ada salah, betul kan? Betul kan? Semak balik. Baik. Di atas isu menyampai ni, maka mustahil mereka itu lupalah. Di atas sifat wajib mereka itu menyampai, mustahil lupa. Pasal orang lupa, apa akan jadi? Tentu ada benda yang dia tak boleh sampai. Orang yang boleh menyampai ni tentu takkan ada sifat pelupa pada dia. Kalau ada sifat lupa, nak menyampai macam mana? Boleh? Selesai? Jadi mustahil Nabi-Nabi dan Rasul lupa. Lupa mana? Lupa apa yang disuruh sampai. Itu mustahil. Kalau ada lupa pun, ada sikit kita dah sebut dah dulu dalam masalah lupa. Lupa pada Nabi Rasul ni bukan lupa apa yang Allah Ta'ala perintah. Bukan lupa mana dosa tak dosa. Sampai buat dosa dengan lupa, takkan ada. Macam kita sebut Nabi Adam, ada orang faham macam tu kat Nabi Adam. Takkan ada Nabi Rasul lupa yang macam tu. Kalau ada pada Nabi dan Rasul lupa ni, lupa mana? Lupa yang kerana terlalu asyik dengan Allah Ta'ala, dia lupa diri dia, dia lupa dia sedang sembahyang sampai lupa rakaat. Yang tu ada. Nabi Adam dilupakan apa keseronokan dan apa nikmat Allah Ta'ala dia beri dia pasal kerana terlalu seronok yang daripada keturunan dia akan lahir seabdul makhluk, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang Allah Ta'ala bagi isyarat, wa rafa'na laka zikrak, kami akan angkat engkau wahai Muhammad, dan kami akan angkat sebutan engkau. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah saja mesti ada Muhammad, Allah Muhammad. Punca nak main Muhammad tu siapa? Aku, Adam. Oh, dia punya seronok pasal dia punca Allah Muhammad tu. Muhammad tu main mana? Daripada Adam ni. Biar aku Adam ni kerdil, aku makan bahuli ni, aku turun ke dunia untuk lahirkan dia. Makan. Dia lupa seronok dalam syurga tu. Tu best kan cerita Nabi Adam kan? Orang macam tu kan? Dengar seronok tak? Best tak? Kau cerita pelak yang kita dengar tu. Ada macam-macam version. Kami duduk sembang muzakarah. Memang cerita Nabi Adam ni macam-macam version. Saya ada cerita benda yang saya sengaja tak mahu cerita. Pasal cerita merepek ni banyak kan Nabi Adam ni. Berdosa lah, cerita ular lah, cerita Israeliat tu yang banyak sangat. Ada yang cerita Iblis duk goda Nabi Adam, tak boleh goda Nabi Adam, dia goda Hawa, Siti Hawa. Goda Siti Hawa, Siti Hawa yang goda Adam. Maksudnya mangkor jugalah Nabi Adam. Pasal ada yang kata Nabi Adam ni pasal yang makan tu Siti Hawa. Lepas tu dah tengok Siti Hawa makan, Nabi Adam pun makan. Jadi terpaksa ikut bini. Dah bini makan, isteri suami pun terpaksa ikut. Adam makan, Siti Hawa makan sampai kat dada. Siti Hawa makan sampai ke dada, Adam makan sampai ke halkum, turun kat dunia. Enak dah. Cerita bodoh macam tu. Alah, dengar cerita merepek apa benda cerita ni. Tak kena dengan fitrah langsung. Tak masuk hati langsung kan. Tapi cerita-cerita macam tu berlega dalam masyarakat kita. Cerita yang saya cerita ni orang tak pernah dengar. Saya cerita ni bukan saya cerita ambil sebarang, ambil pada guru-guru yang guru pun bukan sebarang guru. Guru yang memang akidah dia dengan Allah Ta'ala sahih, akidah dia dengan Rasulullah sahih, pakar kitab-kitab lah tu. Kita dengar cerita tu, Allah sedap dengan cerita Nabi Adam ni. Allah. Tuan-tuan dengar saya cerita pun macam mana? Seronok dengar cerita Nabi Adam tu. Best. Ya ke? Kita tahu Nabi Adam. Memang best pun punya cerita Nabi Adam. Memang best. Memang best cerita Nabi Adam. Saya mula-mula saya dengar cerita tu, daripada guru cerita tu teriak saya. Allah, aku dengar cerita merepek banyak. Dengar cerita tu Allah sedap. Saya peluk guru saya yang dia cerita. Itu Allah kata. Masa tu yang khas saya cerita tu, saya dapat cerita tu yang dengan tahqiq dapat cerita tu. Saya pergi India. Kat Malaysia ada juga. Tapi ada tu, ada macam tertinggal-tinggal lagi cerita tu. Tapi bila pergi India jumpa anak-anak murid daripada guru saya jumpa di India tu, anak-anak murid dia, khalifah-khalifah dia, ada yang pandai bahasa Arab tu, saya komunikasi dengan dia dengan bahasa Arab. Pasal ada satu kuliah tu, dengar dia sebut Nabi Adam apa gini. Dia cakap Urdu, saya tak faham. Alamak. Tapi ayat-ayat Quran yang disebut dalam tu, semua tu menggamit saya untuk saya nak cari, pasal saya faham apa benda dia sebut dengan ayat Quran tu. Dia ni hurai apa Saya jumpa salah seorang daripada anak murid Syekh yang kat saya pergi India tu, pergi jumpa salah seorang khalifah dia lah. Dia memang ustaz sana, antara mudir yang menyusun madrasah sana dalam bab silibus pelajaran. Dia yang atur kitab-kitab apa nak belajar semua. Ada 9 kelas, 9 tahun khatam habis mengaji 9 tahun tak silap saya. Allah saya jumpa dia, cakap Arab dengan dia, dia cerita best ya. Tu pun dia kata saya cerita ni ringkas je, ala talkhis kata dia. Masya Allah, talkhis pun aku seronok lah kalau cerita dalam lagi. Best. Yes. Kalau dia cerita kat saya ringkas, saya cerita kat tuan-tuan pun ringkas juga tau. Bukan semua saya cerita apa yang dia cerita kat saya. Takut tak boleh telan, itu je. Tapi kesimpulan tu dapat lah. Jadi mustahil akan ada pada Rasulullah ni lupa-lupa yang menyebabkan, menggagalkan dia menyampai apa sepatutnya dia sampai. Takkan ada. Lupa macam tu takkan ada. No, absolutely no. Mustahil. Impossible. For the prophet is impossible for them that they forgot all Allah Ta'ala asked them to tell us. Bunyi bilang putih bodoh-bodoh gitu kan. Baik.
Baik, dan mustahil juga mereka itu tersilap. Mustahil Rasul takkan silap. Disilap cerita sembahyang Zuhur 4 rakaat, 2 tweet cop. Ingat main apa? Main batu selembang apa? Main cop tweet saja, main gitu kan. Kita main batu selembang pun. Tweet. Oh, yang tweet. Nabi Rasul tak ada. Bayang tengok wahyu sampai sekali dia tak minta ulang. Satu kemah dia mah. Walaupun umi. Kita bercatat, tulis buku nota, tulis salin, dah tulis salin, tulis ulang apa? Lupa lagi. Mana dia lupa kat dia? So clear, crystal clear apa yang dia dapat. Jadi tak akan ada, mustahil tersilap perkara yang disuruh sampaikan. Okey, siap. Jadi asal kita punya cerita bab tabligh ni, Rasul memang tabligh ma umiru bi tablighihi. Dia akan sampai apa yang dia perintahkan untuk sampai. Tapi jangan tak tahu ada macam ni pula. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyikan, maka wajib mereka itu sembunyikan. Ada ke? Oh, pula tak ada. Nabi Rasul ni dia makhluk istimewa tak? Ada tak Allah Ta'ala bagi ilmu-ilmu ghaib kat dia? Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Ada ayat Quran bunyi gitu. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surah mana? Saja budak-budak ni saya suka scan dia orang. Saya kalau ada budak hafiz lagi saya suka scan dia. Saya taklah hafal banyak mana-mana kan, tapi lajak mulut saya ingat. Surah mana? Liya'lama an qad balaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Surah mana tu? Oh, lupa surah dia orang ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah saja. Mak. Muzammil. Surah Surah Kahfi. Wa ahsa kulla syai'in. Kahfi apa? Kahfi belakang wa ahsa kulla syai'in ada dah. Jin lah. Kau jin ke apa? Kamu tak ingat apa ni? Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah Ta'ala dia tak akan bagi ilmu zahirkan benda ghaib ni melainkan man irtada min rasulin. Siapa yang antara dia redha ni siapa? Mir Rasul. Bayan bagi man irtada tu siapa? Mir Rasul. Antaranya daripada utusan-utusan dia. Jadi khasnya mestilah Nabi Rasul. Khasnya tentulah Rasul bandingan Nabi. Khasnya tentulah ulul azmi. Khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya dah cerita tertib kan, ranking makhluk yang mulia yang kita kena pegang dalam bab akidah. Siapa ni jangan silap tu. Kalau Nabi macam tu, Rasul apatah lagi. Kalau Rasul macam tu, ulul azmi apatah lagi. Ulul azmi ni yang seabdul-abdul makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Oh, itulah paling special sekali. Dia bagi apa? Ada benda-benda yang ghaib dia zahir yang kat dia. Bila dapat zahir ghaib kat dia, boleh tak dia cerita? Terhenti di atas apa orang Ta'ala beri, apa orang tak beri. Kalau orang Ta'ala perintah beri, sampai, dia sampai. Kalau tak beri sampai, walaupun dia tahu. Kalau orang Ta'ala tak bagi benarkan untuk bagi tahu, tak bagi tahulah. Disiplin tu mesti faham. Ada ke? Awak pula tak ada. Lagi besar kita buka kitab, lagi Quran kita tengok satu-satu tafsir ayat Quran, ada tempat-tempat yang ulama kita hurai apa dia, memang ada benda yang Rasulullah tak khabar kita. Pasal apa tak khabar? Pasal ada larangan untuk khabarkan benda-benda tu. Ni dia nak sebut dalam ni salah satu daripadanya. Dan cerita ni kalau tak dapat betul, habis kita kena tipu dengan orang yang tulis cerita ni, kisah dia nak cerita ni. Tengok mana contoh, kata yang ni ialah antara Allah Ta'ala larang Rasulullah cerita melainkan apabila dah sampai waktu dia. Sebelum sampai waktu jangan cerita. Tapi Rasulullah dah dimaklumkan akan berlaku perkara tu. Boleh? Faham? Tak faham saya cakap apa?
Ada macam kita zaman lah ni, banyak Rasulullah pernah cerita. Dia dah cerita kat kita, belum berlaku lagi. Sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala jumari. Dia dah cerita. Yang tu yang dia cerita, yang dibenarkan untuk dia cerita. Akan datang satu zaman macam ni. Ni hadis-hadis cerita akhir zaman tu memang ambil kepada mulut Rasulullah. Betul, memang Rasulullah dah bongkar kan apa benda yang akan berlaku akan datang. Itu yang dia bongkar. Ada tak yang dia tak bongkar? Ada. Antaranya yang pada zaman Rasulullah sendiri, yang Rasulullah telah dimaklumkan benda tu akan berlaku pada dia. Allah Ta'ala dah maklumkan kat dia, tapi Allah Ta'ala tak benarkan dia untuk diceritakan perkara tu pada umat dia. Diam. Tapi benda ni akan berlaku. Kau tengok depan mata kau nanti akan berlaku perkara tu. Tapi kau jangan cerita siapa-siapa. Cerita apa ni? Tu dia nak sebut. Dan cerita ni kalau kita tak belajar tafsir tak jumpa. Pasal ni memang ada khas cerita dalam Quran. Apa cerita apa? Sebut bila sekali lalu. Seperti Tuhan beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkahwin dengan Zainab. Zainab ni siapa? Nama dia Zainab binti Jahshin, salah seorang daripada isteri-isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ada berapa? Isteri Nabi tak tahu berapa? Isteri Rasulullah ada berapa? 11. Semua 11. Yang dihimpun, yang istilahnya ada madu-madu tu berapa? 9. Dia ke? Macam tak bisa dengar je ni. Macam satu je. Satu. Dua je kot. Khadijah, Aisyah. Ada lagi? Berapa? Tak pernah belajar. Itulah. Putih 11. Entah. Nanti buka buku sirah, ada tak? Nak kitab karangan siapa nak tengok? Buku sirah tak tahu nak tengok sirah apa. Tengok tawarikh sejarah tanah Melayu. Cuba. Sriwijaya, Majapahit. Kerajaan Islam Asia Tenggara. Pembukaan Islam di Sepanyol. Mampus tak jumpa lah tu. Tengok isteri Rasulullah lah. Antara isteri Rasulullah nama dia Zainab binti Jahshin. Siapa Zainab binti Jahshin ni? Antara rupawan yang pada zaman itu. Dan dia akan berkahwin dengan Zainab ni selepas Zaid talaknya. Zaid mana pula ni? Zaid ni siapa? Zaid ni adalah Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah ni? Anak angkat Nabi SAW. Dia berkahwin dengan Zainab binti Jahshin. Zainab ni pun berkahwin dengan Zaid bin Harisah ni pasal atas suruhan Rasulullah. Pasal tu dia kahwin. Pasal apa? Zaid ni nisbah paras rupa kurang sikit kalau ikut macam tu. Nak sebut pun tak apa elok kan. Tapi pasal sahabat, orang iman, dah yang diperjodohkan tu Rasulullah kan. Rasulullah yang memperjodohkan. Bagi kahwin, kahwinlah. Walaupun orang kata macam Pinang bilang belah 10. Pinang belah 10. Pinang belah 2 tak apa. Ni Pinang belah 10. Macam apa? Tak padan langsung. Kalau bahasa kita lah, tak gamak nak sebut bahasa tu. Tapi yang tu, yang perasaan yang berlaku antara keduanya. Dan Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah, yang pernah berlaku kat Rasulullah. Oleh kerana dia kasihkan sangat Zaid bin Harisah ni, pasal dia tak ada anak lelaki yang besar, yang baligh, semua mati kecil. Benar Rasulullah satu ketika diisytiharkan, sejak hari ini Zaid anak aku belia ni, Zaid bin Harisah ni adalah Zaid bin Muhammad. Turunan ayat Quran membetulkan keadaan Rasulullah pasal anak angkat tak boleh dapat nasab dan keturunan. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Macam mana tu? Jadi turun ayat Quran tu nak membetulkan keadaan Rasulullah.
Kerana Rasulullah dah kata Zaid bin Muhammad, sedangkan bab keturunan ni dia kalau memang sabit nasab dan keturunan baru boleh mendakwa bin dan binti kepada siapa. Kalau tak ada tak boleh, walaupun kasih sayang sangat kepada anak angkat. Tu hukum anak angkat kena faham. Bela anak Cina ke, anak India ke, anak Jepun ke, anak Korea ke, anak lembu ke, jangan bubuh bin kita. Bin kita hanya bin yang ikut sah taraf kita baru boleh. Dalam benih kita pula tu sah taraf pula. Tak sah taraf tak boleh bubuh bin juga. Ada mufti-mufti kayangan yang gila-gila tu saja kata boleh. Tak faham surah. Tu kayangan mana boleh tengok. Dia kata boleh. Pening lah tu. Kelahi habis dengan Jabatan Pendaftaran. Kelahi habis dengan mufti-mufti lain dalam Malaysia. Kelahi habis dengan ulama-ulama jumhur kata tak boleh. Dia kata boleh. Jadi bila Zaid bin Harisah ni anak angkat, bila dia kahwin, Zainab tu jadi apa? Menantu lah. Menantu apa? Menantu anak angkat. Kalau menantu betul boleh tak pak mentua kahwin menantu? Katalah pak mentua ni anak dia laki kahwin dengan satu perempuan ni. Dia tengok anak dia mati kena Covid. Si Covid sebut bila Covid kan. Menantu ni pula perempuan comel. Anak ramai 9 orang. Macam tangga 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak dia meninggal, cucu ramai. Yang anak perempuan ni pula bapak dah tak ada, mak tak ada, adik-beradik tak ada, sebatang kara. Anak tunggal rupanya. Soal, boleh tak pak mentua ni kahwin dengan menantu tu? Tak boleh ya? Senang pula cucu ambil sekali dengan menantu kan? Boleh. Hang gilang, syariat apa ambil? Mana boleh kahwin dengan menantu tu? Okay. Tapi kalau anak angkat cerai boleh ambil. Mengikut fahaman jahiliah sebelum berlaku dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka faham anak angkat kalau istihar bin binti dapat keturunan. Dan kalau kahwin macam mana? Yang tu kira menantu, dan menantu tu haram kahwin walaupun menantu anak angkat. Boleh faham? Walaupun menantu anak angkat haram kahwin. Allah Ta'ala nak membatalkan fahaman tu. Allah Ta'ala takdirkan berlaku peristiwa Zaid bin Harisah ni jadi anak angkat Rasulullah, sampai Rasulullah bubuh bin Muhammad. Lepas tu diperbetulkan hal dia, bubuh balik bin Harisah, udu'uhum li abaihim. Orang Ta'ala kata panggillah mereka, nisbahkan pada bapak mereka. Kau bukan bapak dia ya Muhammad. Panggil baik balik Zaid bin Harisah. Bukan dosa kat Rasulullah tu, bukan. Tapi kerana terlalu kasih, anak angkat dia baik, setia. Walaupun paras rupa kurang, tapi Masya Allah, iman dengan Allah Ta'ala dengan Rasul sangat hebat. Satu di atas hebatnya iman dia, ada seorang perempuan yang comel loteng dia buat apa? Bagi kahwin dengan ni, pasal bukan paras rupa menjadi ukuran, tapi iman adalah panduan. Bagi kahwin tak? Pasal apa? Walaupun kulit tak apa cantik, tapi hati bersih. Bagi kahwin tak? Tapi isteri tak apa suka. Dan isteri itu maksudnya yang perempuan lah. Tapi dah Rasulullah suruh kahwin tak? Dan Allah Ta'ala dah maklum kan kat Rasulullah. Maklum kan apa? Engkau akan kahwin nanti dengan Zainab binti Jahsy ni. Agak-agak haru tak? Agak haru tu pasal apa? Cuba jawab sikit. Dia duduk dalam masyarakat Arab Jahiliah. Yang Arab Jahiliah ni duk faham isteri dia pada anak angkat adalah hukum mahram. Berkahwin dengan isteri daripada anak angkat macam hukum menantu betul. Boleh? Apa akan jadi dalam masyarakat Arab apabila Rasulullah kahwin dengan isteri bagi Zaid bin Harisah ni? Agak-agak macam mana? Bagi janda lah istilahnya kan. Apa akan jadi? Oi, kecoh satu dunia lah weh. Macam apa? Kahwin dengan isteri, dengan kahwin dengan menantu. Bahasa dia kahwin dengan menantu, tapi bukan menantu betul, yang menantu anak angkat, tak ada masalah. Boleh faham? Bila Allah Ta'ala maklum dengan kat dia, dia akan berkahwin nanti Zainab binti Jahsy. Rasulullah dah macam mana? Rasulullah dah dudak-dudak. Rasulullah dah tahu belum? Dah tahu dah. Pada masa tu tak jadi apa-apa kes lagi. Tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, engkau akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsy nanti. Rasulullah
dah tahu, tapi boleh tak dia cerita? Tak boleh cerita. Yang tu yang cerita dalam Quran, wa tukhfi fi nafsika Allahu mubdi, wa tukhfi fi nafsika Allahu mubdi. Kamu menyembunyikan pengetahuan tentang kamu akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsy ni. Pasal Allah Ta'ala tak bagi, wallahu mubdi, Allah Ta'ala akan zahirkan perceraian ni berlaku antara Zainab dengan Jahsy ni, dan Allah Ta'ala akan zahirkan nanti memang kau akan kahwin dengan Zainab binti Jahsy ni. Dan Allah yang, kalau ikut maksud sebut, yang ni lah salah seorang daripada isteri Rasulullah, Allah lah yang mengkahwin, mengijab kabulkan antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Falamma qada Zaidum minha wataran, sama zawwajnakaha. Tak kala Zainab binti Jahsy ni dah habis iddah dia dengan Zaid bin Harisah ni, falamma qada Zaidum minha wataran, macam mana? Zawwajnakaha. Allah Ta'ala kata, kami kahwinkan engkau akan dia. Aku nikahkan engkau dengan Zainab binti Jahsy. Siapa yang nikahkan? Allah. Untuk belajar tafsir tu panjang tu, cerita tafsir satu-satu tu. Kalau agak-agak kita duduk dalam fenomena, duduk dalam masyarakat Quraisy masa tu lah, agak-agak macam mana? Boleh terima, boleh accept tak Rasulullah kahwin, Allah Ta'ala bagi nikah dengan dia, macam mana? Masa tu mujurlah kita tak duduk zaman tu. Kalau duduk zaman tu rasanya menang kita dengan ikut Abu Jahal lagi. Fitnah besar zaman tu. Nak terima Rasulullah ni betul-betulkah Rasulullah? Depan mata boleh tengok Rasulullah betul tak betul. Tapi kalau orang tak suka macam mana? Yang betul semua akan jadi batil, yang batil akan jadi betul. Dengar, benda tu bukan zaman Rasulullah saja, zaman sekarang pun itu. Satu, kalau kita belajar sejarah, saya lu ngaji dalam tafsir dengan Tok Guru yang cerita bab-bab kita Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah ni. Saya dengar tu, saya ketar. Siapa? Kalau aku duduk zaman Rasulullah, aku tak tahu lah apa jadi kat aku. Siapa? Risau, takut kita tak boleh nak terima. Senang kat dia dia boleh anak angkat untuk kahwin, waktu dah bercerai kahwin kat dia, waktu kata Allah menikahkan dia. Takutnya saya dengar cerita tu, takut kita tak boleh accept dia adalah Rasulullah tau. Kalau kita belajar ni satu hal. Jadi yang tu yang antara dia nak cerita kat kita, ada bab yang memang Allah Ta'ala tak perintahkan Rasul, Nabi, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, tak menceritakan pada sahabat di atas maklumat Allah Ta'ala dah cerita dah kat Rasulullah yang dia akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsy ni. Ya, Rasulullah memang sembunyikan dalam diri dia. Sembunyi itu siapa? Pasal Allah Ta'ala tak benarkan untuk cerita. Tapi Allah Ta'ala memang akan zahir yang mana tu, memang akan berlaku nanti. Dan Allah Ta'ala akan kahwin dengan dia, memang orang akan tahu nanti. Bukan orang tahu, memang akan Allah yang kahwin dengan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah. Jadi antara hikmah pensyariatan dan kes yang berlaku dengan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah ni, yang akhirnya Zainab tu kahwin dengan Rasulullah tu, buat apa? Supaya membatalkan pahaman Quraisy pada zaman tu yang menganggap bahawasanya menantu daripada anak angkat adalah hukum menantu yang jadi mahram. Ya. Anak angkat tetap anak angkat. Bahkan anak angkat dia sama macam ni dengar. Yang Melayu pun ramai sesat dalam bab anak angkat ni. Macam mana? Ramai program-program anak angkat dengan universiti ada tak? Mesti memang banyak program anak-anak angkat betul tak? Bila buat program anak angkat ramai-ramai ni, apa majlis tu? Dalam majlis dia kata apa? Dia bagi nak pergi masuk kampung ke apa, program anak angkat mesti kan. Saya biasa ikut program-program tu, bukan saya bukan budak mesti. Tapi saya pernah duduk dalam kampung yang dia orang hantar budak-budak universiti ni, hantarlah. Yang ni anak angkat siapa, anak angkat selalu dapat dekat JKK lah. JKK lah. Anak angkat. Lepas tu nanti dibuat majlis. Tuan-tuan semua, tahniah diucapkan kerana inilah pelajar-pelajar universiti yang telah berkampung di kampung kita. Dan agak-agak saya nak cakap apa ni? Anggaplah sama anggaplah anak-anak ni macam anak-anak sendiri. Dia orang pun budak universiti, codik-codik, comel loteng, ganteng-ganteng lagi, macam mana? Sampai rumah pula, anggaplah makcik dengan pakcik ni macam mak bapak ampah sendiri, buatlah macam rumah sendiri, ni pun adik-beradik hang lah.
Masyarakat kita sampai macam tu. Sampai boleh salam, cium tangan. Itu kan? Itu apa kena nak angkat memang macam tu lah. Tambah hari nak hantar balik esok, sampai menangis-menangis lah siapa. Bagusnya nak angkat aku ni. Anak aku pun tak macam ni. Memanglah anak pegap-pegap semua. Yang ni budak-budak mesti cerdik. Budak-budak pun cerdik balik. Menangis. Anak pegap-pegap. Mak ganja, mak ketum, mak bengong, mak lampu, mak rita, mak lampu, mak duduk bawah lampu. Mana nak seronok ya? Yang ni balik menangis. Duk salam, cium tangan, peluk-peluk. Elah. Mana boleh weh? Syariat mesti dijaga. Masyarakat kita dia rosak tu. Sikitlah untuk tidak kata bab fahaman macam tu, jangan kata dalam masyarakat Arab, masyarakat Melayu kita pun dia ada salah faham macam tu. Tambah pula yang ni kita bela anak angkat daripada kecil. Tak ada bab susuan apa yang menyebabkan jadi mahram. Boleh dalam rumah kita selamba je macam anak sendiri. Padahal kalau kita lelaki bela anak perempuan, anak angkat, boleh kahwin tu dengan anak angkat tu. Tapi kalau kahwin, riuh sekampung satu Malaysia riuh kahwin dengan anak angkat, apa masalah? Anak angkat. Tapi kata daripada kecil pula gamak dia kahwin dengan anak angkat dia. Lah memang boleh kahwin. Gamak apa? Memang boleh kahwin. Itu antara kaedah dia apa? Kalau tu anak angkat, siapa mak dia tu? Saya tak nak bela anak angkat kahwin dengan saya dengan anak awak boleh. Siapa bagi jadi isteri saya? Pakai tak pakai lain kira, tapi bagi saya dia isteri, tu jadi isteri saya. Jadi dia madu dengan isteri saya. Ni isteri. Esok saya tahu orang pakai, saya cerai lah. Kalau saya pakai lah. Duduk dalam rumah saya tak jadi dosa tengok dia. Kecil-kecil tak ada masalah. Bila dia besar, dia salam dengan saya, masalah. Saya tengok aurat dia, masalah. Dia tengok saya, masalah. Saya tengok dia, masalah. Untuk tak ada masalah, bagi saya kahwin dengan dia. Mampu orang tak bagi. Nanti kita panjang umur jumpa bab nikah tu. Boleh ke nikah dengan budak-budak bawah umur? Boleh. Kaedah syarak tak boleh. Tapi kalau yang tak boleh tak apa? WHO ke? WHO ke? Yang kata tak boleh kahwin bawah umur. Undang-undang WHO ke? PBB? Suhakam? Hak asasi manusia. Suhakam hak bengong tu. Yang dibagi LGBT tu. Dia kata tak boleh kahwin. Mesti umur kahwin ni bawah atas daripada 18. Saya silap itu 21. 41 baru boleh kahwin. Pelotak kan? Kaedah syarak kita, beranak-beranak dapat anak perempuan, sah untuk dia nak kahwin dengan bapa dia tu, wali muncubir dia boleh kahwin dengan kita. Pasal perkahwinan bukan untuk bersama suami isteri je. Perkahwinan tu antaranya ialah hubungan kekeluargaan. Akad nikah ya dengan anak tu, mak mentua. Sampai kiamat tak boleh kahwin. Adalah contoh kan, ada orang perempuan ni nak suruh kita mengajar pergi rumah dia. Nak mengajar rumah dia, bini laki dia tak ada, nak mengajar ke mana? Sagi kata pergi ceroboh rumah orang, mampu macam mana? Dia ada anak perempuan, dia bagi nikah kita dengan anak dia. Waktu kita pergi sana mengajar dia, boleh tak? Boleh. Pasal apa? Mak mentua. Anak kecil lagi. Tak syarat untuk bersama anak untuk jadi mak mentua atau jadi mahram. Akad nikah je mak mentua lah sampai kiamat. Sampai kiamat tu. Hubungan kekeluargaan dah ada lah. Jadi boleh lagi mengajar, makan nasi apa semua boleh. Memang makan nasi je. Tujuan dia nak apa? Pasal dia nak mengaji. Orang lain tak ada orang nak supaya jangan jadi haram nak berdosa tu. Dulu macam tu persyariatan, jaga sungguh syariat. Yang nak kembalikan balik masyarakat hidup bersyariat macam ni. Nanti yang ngaji balik lah. Bila tak mengaji dia fitnah macam-macam, bising-bising macam-macam. Jadi asal nak cerita tentulah persyariatan yang berlaku pada Rasulullah, peristiwa Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah sehingga bercerai, dan Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Jahsy ni. Nak cerita tahu mana? Allah Ta'ala dah maklumkan dia, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan dia untuk dia bagi tahu. Rasulullah merahsiakan mengenai maklumat yang Allah Ta'ala dah cerita kat dia, yang kata dia akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Yang itulah maksud dalam Quran kata wa tukhfi fi nafsika Allahu wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Kamu menyembunyikan, kamu tak bagi tahu. Memang Allah Ta'ala perintahkan tak bagi tahu, jadi kamu tak bagi tahu apa yang ada dalam diri kamu, yang kamu akan berkahwin dengan Zainab, pasal Allah Ta'ala tak perintahkan dia untuk bagi tahu. Tu masuk ayat Quran tu. Yang saya kata tadi, kalau kita tak belajar tafsir dan cerita betul-betul macam mana ni, di situ orientalis, antara tempat dia nak putak belit kita ayat Quran, ayat tu. Dia kata tengok ni, Muhammad ada
jatuh hati dengan isteri anak angkat dia. Itu macam mana dia nak dapatkan isteri anak angkat dia? Dia usahakan untuk berlaku perceraian antara Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsyin pasal terlalu kagum tengok kecantikan Zainab binti Jahsyin. Diusahakan berlaku perceraian. Bila perceraian, dia cerai, habis dah. Dia kata Allah Ta'ala kahwin dengan dia dengan Zainab binti Jahsyin. Orientalis kata itu. Muhammad ni dia kata kaki perempuan. Orientalis cakap yang tu. Kau jawab orang Islam. Macam mana? Orientalis jaga dia bagi ikut kaji Quran, dia nak rosakkan kita. Satu kita kena mengaji. Kalau kita tak tahu lah, tak pernah dengar aku cerita Zainab binti Jahsyin ni. Itulah. Tu kata kitab ni kecil betul kan? Kecil kan? Nipis kan? Konten dia macam mana? Ui. Ada orang kata macam ni. Selama aku ngaji tafsir aku tak bisa dengar cerita ni. Itulah bodoh lagi. Kitab besar ni kan, tak bisa dengar. Alah. Baru besar ni. Kalau 30 juzuk yang tu. Tu pun mengaku ngaji tiap malam kat masjid tu. Cik saja usik itu sekian. Satu hari tu pun saya pesan dah. Tak sepertinya kolam kecil, ikan kecil. Ni kolam kecil ya. Ikan besar. Besar pada ikan paus lagi. Pasal dia sebut prinsip tu. Okey. Itu tentang perkara yang Allah Ta'ala tak bagi cerita. Ada pun barang yang diberi pilihnya, yang Allah Ta'ala bagi pilih, terpulang pada kamu lah nak cerita atau tak cerita, maka tiada wajib mereka itu menyampaikan. Contoh dia bagi ni, dia bagi contoh mudah aja. Seperti datang sipulan ni akan datang, sipulan ni akan pergi. Tentu ada bab-bab akhir zaman, ada yang Rasulullah cerita, ada Rasulullah tak cerita. Ada dia cerita agak am, ada yang cerita agak khas. Ada yang disebut am tu orang sangka macam-macam. Ingat macam orang kumpulan lain, rupanya kumpulan Arab sendiri. Contohlah, saya ngaji dulu pun saya sangka macam tu. Misalnya hadis yang kita belajar, kisah Sayyidina Umar apa? Rasulullah pernah didatangi dalam masa dia duduk dengan sahabat. Jibril datang menyerupai seorang lelaki berupa Dihyatul Kalbi, tanya apa Islam, apa iman, apa ihsan, hari kiamat, apa alamat kiamat. Antara alamat kiamat tu bila tanya kat Rasulullah, Rasulullah kata apa? An talidal ummatu rabbataha, seorang ibu akan melahirkan tuan dia. Lagi an tarul hufata urata ru'a usyahi yatatawaluna fil bunyan atau kama qala. Kamu akan lihat, kata dia, orang-orang yang berpindah kaum nomad, berpindah ganda, yang dia ni menggembala kambing aja, asalnya keturunan dia. Selipar pun tak pakai, kaum nomad berpindah ganda, rumah pun tak ada, duk berpindah ganda. Mereka ni akan berlumba-lumba membuat bangunan-bangunan tinggi. Saya mengaji dulu lah sebelum tengok pembangunan yang berlaku dekat Makkah, Madinah, apalah, Mekah lah khasnya. Kita duk ingat yang tu New York, Mexico, apa, Tokyo, apa lagi ya, badan-badan besar kat Jepun dan apa semua tu lah kan. Nagasaki, Hiroshima, Bohbi kan, Kusu. Kita ingat tu, ni Mekah tu lah. Mekah tu lah yang asalnya. Puak Saudi tu apa, semua tu gembala kambing, semua badui pandang pasir, selipar tak pakai, bodoh langsung bahasa Arab. Tapi dia jatuhkan kerajaan beraja dengan bantuan British, apa tu, ikut habis cakap British, apa tu, habis dia naik bangunan tinggi. Kelab malam boleh, masjid tak boleh pergi, tawaf jauh-jauh. Kelab malam boleh joget apa-apa. Selawat haram, main judi boleh. Panjang cerita tu. Saya nak cerita apa? Kita sangka macam lain, tapi maksud Rasulullah macam lain. Jadi ada bab Rasulullah bila dia umum tu kita sangka macam lain, padahal dia sebut khusus untuk bangsa Arab. Jadi asal nak sebut, ada benda yang Rasulullah cerita, ada benda Rasulullah tak cerita. Dan kebanyakan yang dia cerita kat kita, ada benda istilahnya am dia sebut, ada yang tak khas pun. Kita duk sangka macam-macam, rupanya tengok sangkaan bila berlaku sekarang, yang ni sebenarnya maksud Rasulullah. Sekali lalu sebut itu. Jadi ada bab-bab yang macam tu Allah Ta'ala benarkan untuk Rasulullah di atas pilihan dia untuk dia nak cerita atau tak cerita. Maksudnya dia nak sebut bab apa yang Allah Ta'ala wahyukan dan sampaikan dan maklumkan pada Nabi SAW ni, ada benda yang memang wajib dia sampai, ada yang haram sampai, ada yang harus sampai. Jadi yang dia kena sampai hak mana?
Yang apa Allah Ta'ala kan, yang umiru bitablighihi. Itu dia kena sampai. Kena faham lah. Itu yang disebut ada kategori tu. Maksudnya ada benda yang Rasulullah tak sampai. Ada benda yang Rasulullah sampaikan kepada orang tertentu. Ada yang dia tak sampaikan kepada orang tertentu. Pasal apa? Pasal orang tertentu ni tak layak untuk dia tahu. Orang ni saja layak. Pasal apa? Itu atas pilihan Rasulullah. Ilmu pun ada benda yang kita boleh cerita ke orang, ada benda yang kita tak boleh cerita ke orang. Memang macam tu kan. Kalau tak ilmu agama pun ilmu perubatan pun macam tu. Cek. Macam mana? Dia tengok ada leukemia. Hang boleh hidup 2 bulan ke? Saya tak cerita kat dia, saya cerita kat mak bapak dia. Dia ni boleh hidup 2 bulan. Lepas tu kiok tu faham kan? Bukan lah, saja awak tunjuk itu yang ambil perasaan pula. Ada faedah sebut kat dia. Tak faedah langsung dia. Boleh tak saya cerita kat dia? Tak manfaat dia. Baik tak saya cerita. Boleh tak? Tak cerita kat dia, cerita kat mak bapak dia. Boleh tak? Boleh? Boleh? Itu atas pilihan saya lah. Ada benda yang bila sampai kat dia mudarat. Baik tak saya cerita? Cerita pada orang yang sepatutnya kena cerita. Ilmu pun ada banyak tu. Ada ilmu yang kita cerita tak manfaat. Ada kita cerita manfaat. Cerita kat ilmu kat orang bermanfaat, manfaat baru boleh ambil, baru boleh cerita. Cerita ilmu yang tak manfaat kepada orang yang tak akan bermanfaat tu saya cerita. Buat penat ya cerita. Macam mencurah air di dalam keladi. Dia macam menabur batu permata di hadapan babi. Yang tu bahasa-bahasa ulama kita. Yang tu macam mana? Memang ada benda-benda yang ilmu yang macam tu. Kalau orang janji tak habis, dia petikai kata dia, apa ni ada ilmu rahsia-rahsia pula, orang ni boleh dengar, orang ni tak boleh dengar. Memang ada macam tu. Baik. Jadi ada bab-bab ilmu yang dia adalah atas pilihan Rasulullah untuk dia cerita. Kalau antara masyhur yang berlaku di kalangan sahabat, ada sahabat yang khas namanya Hudzaifah Al-Yamani. Rasulullah cerita kat dia, pada dia ada senarai nama-nama orang munafik. Orang lain ni tak cerita. Yang ni pemegang amanah sungguh. Rasulullah jadikan dia sebagai pemegang nama orang munafik. Dalam pentadbiran dia. Dan dia pula tak boleh cerita pula siapa dia. Dia hanya tolong pemegang amanah. Mana sahabat yang betul-betul orang kata alert dalam bab-bab munafik ni? Antaranya Sayyidina Umar. Setiap hari dia jumpa Hudzaifah Al-Yamani ni, tanya, nama Umar ada senang kaya? Tak ada, alhamdulillah. Kita agak-agak tanya tak? Macam tu lah kan. Jadi nak kata apa? Ada orang yang Rasulullah cerita, ada orang yang Rasulullah tak. Kenapa boleh itu? Tak hukum penyembunyi ya. Ya. Itu bab yang Allah Ta'ala bagi pilih untuk dia nak cerita, tak cerita ikut dia. Satu ada sahabat dia cerita, ada sahabat yang boleh pegang rahsia, ada sahabat yang tak boleh pegang rahsia, nanti ada mulut tempayan pakat terbuka semua. Yang ni tak mulut tempayan, dia bagi tak mulut tempayan ni untuk pegang rahsia, yang ni tak boleh buka, yang ni tak boleh cerita. Bukan di atas tak amanah, tak percaya apa, tapi ikut dia nak cerita, siapa dia nak cerita. Boleh, faham saya cakap apa? Tapi nak kata ada orang yang macam tahap macam tu, ada. Baik. Cuma kata-kata yang kita duk belajar ni selalunya yang memang Rasulullah cerita lah. Tambah pula kat kita macam mana? Berapa banyak yang Rasulullah cerita betul-betul kat kita, ulama dan tutup guru kita dah cerita, kita pula tak pergi belajar. Yang tu masalah kita. Yang tu yang kita jadi bodoh tak ketahuan tu. Baik. Selesai. Bermula dalil. Situ. Ada soal? Ini yang pagi tadi tanya yang syariat Nabi pada Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik kan? Cuma Nabi Idris tak boleh kan? Yang tak boleh tu dia masuk dalam dulu ada, sekarang dimasukkan terus, atau dulu ada sekarang batal dan diganti syariat baru? Ganti syariat baru. Maksudnya dulu ada boleh kahwin, tapi dulu boleh kahwin adik-beradik, sekarang boleh kahwin tapi tak boleh kahwin adik-beradik. Maksudnya dia bukan batalkan langsung syariat, dia membatalkan kebolehan kahwin adik-beradik, tapi masih boleh berkahwin, tapi tak boleh kahwin adik-beradik. Yang itu termasuk dalam bukan syariat baru yang dulu tak ada, bukan memansuhkan langsung sampai sekarang tak boleh kahwin, tapi boleh kahwin tapi tak boleh kahwin adik-beradik. Jadi dia menukarkan hukum kahwin yang asalnya boleh kahwin adik-beradik kepada tak boleh tukar, tak boleh kahwin adik-beradik. Dia kategori ketiga lah kalau nanti saya sebut tu. Okey. Satu lagi yang puasa khas Ramadan masuk kategori mana? Puasa khas Ramadan tu
termasuk benda yang khususiat untuk Nabi SAW. Antaranya puasa Ramadan tu sebulan. Umat-umat dulu Quran membagi syarat, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ni telah difardukan atas kamu macam mana dipuasa pada umat-umat dulu. Apa faham ayat Quran ni? Umat dulu pun puasa. Tapi bila dia puasa? Wallahu a'lam. Tapi umat Muhammad SAW bila Ramadan. Dia kalau dia bukan masuk terus. Istilahnya dulu ada syariat, mungkin bulan-bulan tertentu, masa tertentu, ada apa hari tertentu, kaifiat tertentu. Untuk Nabi Muhammad ni masih ada puasa tapi khas Ramadan. Jadi masuk dalam ketiga kat lah. Maksudnya dia bukan batal, bukan baru ada, dah ada dulu. Tapi dulu mungkin bulan lain, hari lain, masa lain, kaifiat lain. Sekarang ni bulan khas Ramadan dengan kaifiat Ramadan. Okey. Lain? Syariat, ya tak istilah sebut umiru bi tablighihi tu, ma umiru, ma tu syariat tu, murad syariat tu fiqh. Syariat. Ya. Ya, misalnya dia ni nak datang esok, orang ni nak datang esok. Rasulullah katalah dia tahu ada sahabat nak pindah, ada sahabat ni tak pindah, ada orang ni nak datang, ada orang ni tak datang. Dia memang tahu. Orang Ta'ala dah maklum kat dia. Tapi ada orang yang dia cerita, ada orang dia tak cerita. Ada benda dia tak cerita langsung, tapi dia tahu orang tu nak datang. Ada yang tu tak ada khas perintah. Atas contoh dia bagi itu, tak ada khas perintah untuk dia kena cerita bagi tahu orang nak datang macam ni. Rasulullah tak cerita pun, tapi sebenarnya Rasulullah dah tahu orang tu nak datang, tapi nak cerita tak cerita tu hak dia untuk dia nak cerita, orang tu datang atau tak datang. Boleh. Banyak saya dengan Jilu tu guru sebut, dia kata bab-bab macam tu selalunya zahir mukjizat pada Rasulullah. Ada benda-benda gaib Rasulullah cerita, Rasulullah cerita bukan, sorry. Ada benda-benda gaib yang Allah Ta'ala zahirkan kat Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah memang tahu. Cuma ada benda yang Rasulullah zahirkan yang dia tahu benda tu. Kata dia ada orang duk risik kita ni, satu orang perempuan, dia duk buat maklumat, ada surat dia duduk bawah sanggul, bawa balik nak hantar kepada kaum Quraisy tentang apa dia perkembangan Islam yang ada di Madinah, gini. Dia naik kuda, jadi saya tak apa ingat dalam hadis tu. Rasulullah memang tahu belakang, tapi ada benda yang Rasulullah cerita, ada Rasulullah tak cerita. Rasulullah cerita sebiji, hantar sahabat pergi sekat jalan, tahan, spot check, memang tak ada apa. Dah sahabat tu Rasulullah dah maklum dah apa dia kat mana dia simpan maklumat apa. Macam mana proses spot check tu saya tak tahu, tak kaji panjang pun, tapi duk mengaji dulu, kalau jumpa dalam hadis memang ada hadis tu, buka check memang ada. Hak Rasulullah lah, dan Rasulullah nak cerita tu, contoh dia bagi simpulan umum betul lah. Nak panjang tu cakap macam ni, ngaji lama sikit. Tak ada sebut itu. Pasal saya dah mengaji bab-bab hadis sampai tak ingat ngaji tu hadis dalam hadis Abi Dawud apa kot. Nak jumpa hadis-hadis yang kisah Rasulullah yang macam tu memang ada. Cuma kita kalau tak biasa lalu, kita tak tahu tentang kisah-kisah benda-benda yang jangan jumpa. Datang mengaji semua nak jumpa semua ke mana kan. Tapi nak kata ada macam tu, ada. Maksudnya ada maklumat yang Rasulullah sangat tahu, orang lain tak tahu. Ada benda gaib orang tak bagi tahu kat dia. Dia nak sekat benda tu pula, kalau tahu lepas kat sana akan membawa mudarat pada orang Islam. Rasulullah pergi sahabat hantar sekat dengan jalan. Macam mana Rasulullah saya tahu? Ayat Quran saya dah baca tadi, wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Antara orang yang telah zahirkan benda gaib ni siapa? Min rasul. Siapa yang Allah Ta'ala redha tu antaranya ialah nabi-nabi dan rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi? Ada kalam Nabi kata angkat di kongsi Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, itulah kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Ya, sama lah maksud dia macam tu. Maksudnya ada benda yang Rasulullah memang tahu sangat, tapi ada benda yang Rasulullah tak cerita kat kita. Pasal apa? Kalau kita cerita pun jadi sulit. Ada benda kita tak faham, ada kita kata betul macam ni, ada benda kita kalau Rasulullah cerita pun tak manfaat. Nisbah dia memang benda tu manfaat sangat.
Tapi kalau dia cerita kat kita ni tak jadi faedah pun ada benda yang dia sebut tu. Itu yang sampai Rasulullah kata, betul perkataan tu, suka sangat perkataan tu. Memang Rasulullah biasa sebut perkataan tu kan, kita pun biasa dengar. Kalau kamu tahu apa yang kamu tahu, nescaya kamu akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Maksudnya nak menunjukkan apa? Ada benda yang Rasulullah tahu tapi sama dia tak cerita. Kalau dia cerita pun mungkin macam nisbah cerita doktor tadi lah. Kalau cerita pun tak manfaat. Baik tak cerita. Tak cerita tu siapa? Ada hikmah dan rahsia macam-macam. Kalau ada manfaat pasti Rasulullah dah cerita. Itu. Ya, betul perkataan tu. Dan tu mensuaikan lagi dengan apa kita bicara. Maksudnya memang ada benda yang Rasulullah tahu tapi dia tak cerita. Maksudnya apa? Atau mungkin keberangkalian tu apa dia? Cerita tu kalau cerita kat kita pun tak berfaedah.